An-Nawawi rahimahullah ta'ala, hadis yang ke-25 bab sabar. Sebelum dia ceritakan hadis, dia telah bawa dalil Al-Quran. Imam Nawawi dia cerita, sebelum cerita bab hadis bab sabar, maka dia bawa ayat-ayat Quran untuk melekatkan hujah dia. Pertama sekali dia sebut ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, ayat surah Al-Imran ayat 200. Ini ayat pertama yang Imam Nawawi guna untuk mukaddimah, untuk menerangkan apa itu sabar. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah. Wasabiru, dan kuatkan kesabaran kamu. Warabitu, dan kukuhkan di atas perbatasan kamu. Wattaqullah, dan takutkan Allah, mudah-mudahan kamu berjaya. Ini ayat Quran surah Al-Imran. Ya ayyuhallazina amanu sabiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Bersabarlah ni ulama telah tafsirkan, bersabarlah ni bermaksud kita bersabar melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak sembahyang pun nak sabar. Kita nak puasa banyak sabar. Kita nak buat haji pun banyak sabar. Tinggal keluarga di rumah sanggup pergi jumpa, pergi naik kapal terbang buat haji jauh, memerlukan kesabaran. Nak mai solat Jumaat pun sabar. Nak sembahyang waktu asar solat Jumaat pun bersabar. Sebab apa? Dua waktu yang Nabi kata lepas fajar dan asar. Dua waktu ni kebanyakan manusia terlepas. Sebab apa? Pagi mengantuk. Waktu asar ni pula lepas kembali kerja nak baring Ustaz. Baring pagi tu. Tunggu. Saya tak kata kau, kadang-kadang terjadi pada saya juga kan. Balik sekolah lambat lagi setengah jam lagi. Landing Ustaz landing 5:30. Nabi pesan kan dalam ayat Quran, dalam surah awal-awal Al-Baqarah tu sebut Allah, kita kena Allah Subhanahu Taala kata kita ni manusia kena berhati-hati dua waktu, antara lepas subuh dan waktu asar. Allahumma salli ala sayyidina, lupa ayat. Dan ayat yang kedua, Al-Imam Nawawi bagi tahu cerita dalam kitabnya, wala nabluwannakum bisyai'in, dan kami akan ujikan kamu. Orang beriman ni, jangan kita kata kita beriman dah, Allah Ta'ala tak uji lagi. Kita kata saya ni dah beriman dah, tapi Allah Ta'ala tak uji lagi. Nak percaya, nak tahu kita ni beriman atau tidak, apabila Allah Ta'ala uji kita dan lepas, insya-Allah kita itu dinamakan orang yang beriman. Apabila kita berjumpa dua keadaan kita kena pilih salah satu. Dan apabila kita pilih yang baik, yang betul, maka kita dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi, dan kami akan ujikan kamu daripada sesuatu je, daripada dengan ketakutan. Allah uji kita. Orang duk mic, orang duk kat depan tu, duk tahan kita jangan nak pipak ceramah, orang tahan tak payah pi. Kalau pi aku tampak macam mana ya? Antara kita pilih, itu nak uji keimanan kita. Waktu hujan lebat. Hujan lebat dalam fiqh tak apalah. Hujan fiqh kata kalau hujan lebat basah kat sikit baju kita, maka tak boleh main dah. Kita dulu tak ada payung, kita guna daun pisang. Apabila daun pisang tu hujan turun, daun pisang terkena daun pisang, baju kita basah, maka kita tidak diwajibkan datang berjemaah. Kalau ni ada payung, ada siap dah kan. Tapi apabila kita keadaan hujan lebat, iman kita duduk kat mana? Nak pi ke tak nak pi? Kita duduk sibuk kalut dengan kerja kita, tiba-tiba azan. Mana dulu? Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ataupun kerja kita besar? Payah tuan lah. Cakap senang. Allah Akbar. Kata yang guru besar kata, saat lagi kita buat saat je mesyuarat. Saat je mesyuarat. Pergi pukul 3. Kita gelisah. Iman kita. Dan Allah SWT akan uji kita daripada ketakutan. Begitu juga kelaparan. Kita lapar ni merupakan ujian. Wa naqsi minal amwal, dan kekurangan harta. Kita ada harta banyak ni, duit banyak kat bank ni. Allah Ta'ala uji sikit, hilang duit tu. Macam mana iman kita? Tercabut ke tak tercabut? Tepuk dah, ya Allah, rugi. Ataupun bisnes kita untung juga tapi tak banyak. Kita rasa macam mana? Ataupun bankrupt terus, tepuk daya kita. Wal anfusi, kehilangan. Wa naqsim minal amwal wal anfusi, maksudnya kematian. Macam mana orang Arab dulu? Orang Arab dulu kalau keluarga dia mati, dia akan meraung, merintih. Dia akan koyakkan baju, tepuk dada. Dia merintih sangat. Dia
sedih sangat. Wa was-samarat, dan buah-buahan. Orang Arab dulu kebun tamar kan. Kebun tamar. Kalau hilang pokok tamar sepokok tu macam mana rasa? Iman dulu kat mana? Wa basyiris sabirin, dan beri berita gembiralah kepada orang-orang yang sabar. Orang yang sabar ni ketakutan pun dia sabar, keadaan kelaparan kan dia boleh sabar, keadaan dia harta hilang pun boleh sabar, apabila ahli keluarga dia meninggal dia pun boleh sabar, atau bila bisnes dia hancur pun boleh sabar. Dan Allah SWT kata wa basyiril as-sabiri, wahai Muhammad, berilah berita gembira kepada orang sabar ini. Dan satu lagi ayat dia, allazina iza asabatuhum musibatun, mereka yang telah ditimpa musibah. Ni uji iman kita ni, bukan iman saya jugalah, bukan tuan-tuan saja, saya sekali termasuk. Allazina iza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apabila ditimpa satu masalah, satu musibah, dia kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dapat apa masalah pun tak merintih kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah ni banyak tuan-tuan, musibah semua akan ada musibah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim, dan itulah mereka yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka yang mendapat petunjuk. Mereka yang mendapat petunjuk. Dan satu lagi ayat, ya ada 5 ayat. Qul ya ibadillazina amanu taqu rabbakum lillazina ahsanu fi hazihi dunya hasanah wal ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini ayat Imam Nawawi bawa satu dalil berkenaan dengan sabar. Innama yuwaffas sabiruna, kami akan sempurnakan bagi orang yang bersabar itu dengan balasan yang bighairi hisab, tanpa dikira, tidak boleh kira. Infinity, tak boleh kira. Itu berganjaran orang yang sabar. Senang cakap tu noh. Bersabar ni Allah Akbar. Saya sendiri pun kadang-kadang merah muka kan. Dan satu lagi, walaman sabara, dan siapa yang bersabar, dan waghafara, dan memberi kemaafan kepada orang lain. Ni payah ni. Orang kata kat kita, siap dendam. 2 kali raya tak sembang lagi. Inna zalika min azmil umur. Itulah perbuatan yang baik. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Ini ayat senang baca, nak amal payah ni. Wahai orang-orang yang beriman, minta pertolongan. Ista'inu ni minta pertolongan dengan sabar dan sembahyang. Minta pertolongan, kita ada masalah, minta pertolongan dengan Allah. Anak kita ni nak periksa tu, sabar, sembahyang. Jangan dah harap tuition semata-mata. Apa dia pergi tuition dah 4 jam setiap hari, insya-Allah dia dapat manjada wajada, siapa usaha dia dapat. Padahal kita kena usaha yang ni dulu. Wasta'inu bis-sabri was-salah, minta pertolongan Allah dengan sabar dan solat, sembahyang. Ada masalah bersembahyang. Ada kerja kita susahnya, kita sembahyang, insya-Allah Allah Taala mudahkan. Lebih-lebih lagi lah ni kan, masuk dalam Facebook cerita tentang kelebihan surah apa ni, sembahyang duha. Kita pun share lah, kita tak buat apa tapi share jugalah. Memang kelebihan sungguh, banyak kelebihan. Imam Al-Asqalani pun sebut, Imam Az-Zahabi pun sebut, depa ni ulama-ulama hadis, mereka tak pernah tinggal solat duha. Mereka tak pernah tinggal pun. Ini dia kata ini satu bonus bagi mereka. Selain daripada sunat-sunat wajib ni kena buat ni. Ini kena buat, paksa rela kena buat. Ini sunat sembahyang sunat terlebih sunat duha ni, ini satu bonus bagi mereka. Kita insya-Allah tuan-tuan, kalau kita amal, kita dapat kemudahan juga. Allah Taala tak bagi Imam Al-Asqalani yang ni, Az-Zahabi yang ni, tak, semua sama. Kalau kita buat. Ini bersama juga surah Muhammad. Walanabluwannakum, dan kami akan uji kamu sehingga kami tahu siapa ke orang mujahadah di antara kamu. Jangan kita mengaku kita orang Islam, tak apa, saya dah Islam dah, saya dah beriman dah, tapi Allah tak uji lagi. Kata kita hilang, orang curi, Allah, macam mana nak buat dah? Hilang iman kita seketika. Astaghfirullahalazim tuan-tuan. Minkum wasabiri, dan Allah SWT kata kami akan uji kamu dan kami tahu siapa di antara kamu orang yang bersabar. Walana belu akhbarakum, dan kami akan uji keadaan mereka itu sendiri. Ini hadis yang ke-25 berkaitan dengan sabar. Ayat Quran tadi lebih kurang 5 ayat. Imam Nawawi sebut muqaddimah sebagai kata untuk perbincangan dengan sifat sabar. Daripada An Abi Malik Al-Haris bin Asim Asy'ari radhiyallahu anhu qala
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul iman walhamdulillah tamlaul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamlaani atau tamlaanu ma bainas samawati wal ard was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diyaun. Sabru diyaun, kita bab sabar ya. Wal qur'anu hujjatun laka au alaika kullun nas yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Rawahul Muslim. Ayat hadis ni dalam Sahih Muslim. Kita tengok. Ini Muslim telah dengar hadis ni daripada macam ni. Muslim ni telah dengar hadis ni daripada Ishaq bin Mansur. Dan Ishaq bin Mansur ni telah dengar hadis ni daripada Hibban bin Hilal. Dan Hibban bin Hilal telah ambil hadis ni daripada Abban. Abban juga ambil daripada Yahya, dan Yahya dengar hadis ni daripada Zaid. Dan Zaid telah dengar hadis ni daripada Abu Salam. Dan Abu Salam telah ambil daripada hadis ni daripada Abi Malik Al-Asy'ari, dan Al-Asy'ari telah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Hadis ni dia tersusun. Dia tidak ada terpotong. Sebab itulah Muslim ambil. Kenapa hadis ini ada Muslim, bukan tidak ada dalam Bukhari? Tanya. Sebab apa hadis ni dalam Muslim sebut, dalam Bukhari tidak sebut? Antaranya Bukhari ni dia teliti. Dia teliti Bukhari. Kalaulah memang dia tak pernah jumpa dengan rawi, ataupun saya tak pernah jumpa dengan rawi ni. Rawi ni ambil daripada Anas contohnya. Saya tak pernah jumpa dengan Anas. Saya jumpa dengan pakcik ni. Pakcik ni telah ambil hadis daripada ni. Dia cerita kat saya. Kadang-kadang saya tak sebut nama dia sebab saya bergaduh dia dulu, dia sebut Anas tu. Itu tidak berlaku jujur dalam ilmu, dalam riwayat. Tapi Imam Muslim dia kata tak apa, asalkan mereka ni masih hidup dan mereka berjumpa. Okay? Muslim Bukhari memang dia rigid, dia teliti sikit. Apa perkataan lagi? Dia teliti ya. Dan Muslim ni pernah berguru dengan Bukhari. Masa Bukhari telah dihalau oleh guru dia. Guru dia dihalau oleh guru dia, maka Muslim ni guru dia bagi tahu, hang nak pilih aku ke atau nak pilih Bukhari? Masa dalam khalqul Quran, dalam peristiwa khalqul Quran ni menyatakan Al-Quran ni makhluk atau bukan makhluk. Okey, maka guru Bukhari ni dia bagi tahu, bagi kata dua kat Muslim, kalau hang nak belajar dengan Bukhari hang pi, tak payah ambil hadis aku. Kalau hang nak belajar dengan aku, hang mesti tinggal Bukhari. Apa Muslim jawab? Muslim ambil buku dia semua, dia telah belajar dengan guru dia buang habis, bagi kembali kat guru dia. Dia pilih Bukhari. Dia tahu kesikahan Bukhari dengan guru yang lain. Kita kadang-kadang kita guru kita tak sikah, kita sikah contohnya. Tapi kita ambil yang tak sikah. Lepas tu orang ke belakang kita kata, orang ke belakang tak kenal tok guru kita. Tok guru kita pun bagi tahu. Itu tidak ada ilmiah dalam periwayatan. Dia tak sebut hal tok guru dia. Ini makna ataupun hadis ni. Daripada Abu Malik Al-Haris bin Asim Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tahur, bersuci ataupun kebersih. Saya terjemah at-tahur ni perkara yang bersih adalah syatrul minal iman atau syatrul iman, sebahagian daripada iman. Walhamdulillah, dan perkataan sebutan alhamdulillah tu memenuhi atau memberati timbangan, tamlaul mizan. Kita sebut alhamdulillah tu ada nilai. Kita sebut ringan tu saja kat rumah sambil aku baca alhamdulillah, sebenarnya ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh memberatkan timbangan kita di akhirat kelak. Ataupun subhanallah walhamdulillah. Subhanallah, perkataan subhanallah dan alhamdulillah juga ada nilai. Dua-dua ni tamlaani, boleh memberat timbangan kita di akhirat kelak. Ataupun memenuhi,
Kita sebut subhanallah walhamdulillah, perkataan ni lebih berat daripada ma bainas samawati wal ard, di antara langit dan bumi. Berat. Kita kalau orang kaya sekarang sini apa? Orang kaya di dunia apa dia, tapi apabila kita sebut subhanallah alhamdulillah, benda tu lebih bernilai lagi, lebih kaya daripada orang yang ada sekarang ni. Dan satu lagi Nabi sebut wassalatu nurun, dan sembahyang ni nur. Tadilah kita sebut tadi kan, solat ni nur, ruk'an sujadan. Sahabat-sahabat tadi, solat ni merupakan satu nur, satu cahaya. Orang kita kenal orang yang sembahyang dan orang yang tak sembahyang melalui muka wajah dia tahu. Kita tengok mai dia muka zulumat, muka hitam, muka tak ada berseri. Tak ada berseri, kita ini orang tak apa ni, tidak ada sembahyang, tidak ada nur. Ni Nabi kata, bukan saya kata kan. Wasadaqu burhanun, dan sedekah itu menjadi hujah atau dalil kita. Nabi hujah kita apabila kita di akhirat kata. Wasabru diyaun, dan sabar ini cahaya. Diya ni diyaun, cahaya kan. Nur pun cahaya juga. Wal Qur'anu hujjatun laka, Quran ni menjadi hujah kepada engkau. Apabila kita baca, dia akan menjadi hujah kita. Ataupun alaika, apabila kita tak baca, dia akan jadi hujah kita balik pada kita. Kita dah hafal dah Al-Quran ni, masa belajar dah hafal Al-Quran 2 3 4 surah aja nah. Oleh kerana kesibukan kerja, lepas kita kerja ni hilang habis, lupa. Macam mana tu? Hujjatun alaika. Kita pandai Al-Quran, kita ada ilmu Al-Quran, tapi kita tak nak ajar kepada orang lain. Hujah ke atas kita. Allah Ta'ala bagi ilmu kat kita, kita tak ajar orang lain. Kita dengar orang lain baca, kita tahu orang lain tu baca Al-Quran salah, kita tak tegur. Kita ahli Al-Quran. Bukan semua orang ahli Al-Quran. Saya pun bukan ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran ni mereka tahu. Mereka tahu selok-belok dengan Al-Quran. Allah Ta'ala bagi ilmu dekat dia. Tapi ilmu ni dia tak gunakan kepada orang lain. Maka ia akan menjadi hujjah alaika. Dia akan berdepan diri Allah Subhanahu Ta'ala. Dia akan menjadi ia akan lawan kita balik. Kullun nas yaghdu. Setiap manusia ni, setiap amalan dia, setiap pagi dia akan bermula faba'iu nafsahu, dan mereka yang telah menjiwakan dirinya sama ada untuk untuk melepaskan azab, famu'tiquha. I'taqa ni maksud dia untuk melepaskan diri dia daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya ada orang manusia ni dia buat benda baik semata-mata untuk melepaskan azab daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada setengah manusia, dua orang manusia ni au mubiquha, dia buat dak ya. Dua orang manusia ni bermula waktu pagi ni, satu golongan manusia dia buat kebaikan semata-mata Allah Subhanahu Wa Taala, dia nak melepaskan diri dia pada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan golongan yang kedua ni tak ambil tahu pun tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak ambil tahu pun tentang kerosakan ummah, dia tak ambil tahu pun masyarakat dia sekarang dia rosak, dia tak ambil tahu. Dia nak tahu dia dapat gaji bulan-bulan, dia boleh makan sedap. Dia boleh makan cikocok, alhamdulillah, rezeki Allah, rezeki ni. Tapi di sebalik itu tuan, kita ni diri kita dilahirkan itu ukhrijat linnas, kita dikeluarkan untuk manusia, bukannya untuk keluarga kita saja. Allah SWT bagi kelebihan pada kita, kita guna kelebihan tu untuk orang lain sama. Kita ada banyak duit, Allah SWT bagi kita duit banyak, kita guna duit kita untuk keberkatan, untuk kemaslahatan orang lain. Jadi tuan-tuan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa setakat itu ada banyak panjang lagi perbincangan, kita sambunglah pada minggu depan. Apa itu tahur? Apa itu satru minal iman? Ada beberapa tak sempat nak siap. Jadi tuan-tuan di Allah SWT, apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan perbincangan kita pada kali ini Allah SWT bagi taufik supaya kita dapat amal dan dapat bagi tahu pada saudara kita lain. Dan mudah-mudahan tuan-tuan kita kena balik bagi tahu kat orang rumah kita. Jangan setakat kita warung kat kita saja, mai jalan semut pijak semut pun tak mampu, mai kat surau, tapi ahli rumah kita tak tahu apa pun. Tak boleh kena bagi tahu. Sebab kita kongsi segala-galanya dengan dia, maka ilmu agama ni kita bagi juga kat dia, kat anak-anak kita. Mudah-mudahan apa yang kita belajar tuan-tuan, kita dapat manfaat diri kita dan dapat pada anak-anak kita dan isteri kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.